Baik, tadi kita dah promokan kepada anda semua tentang Salam Baitullah. Alhamdulillah, Salam Baitullah mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat baik. Pastinya kita ingin mendapatkan kabar yang terkini dari Tanah Suci sekarang ini dan kita mendoakan agar keseluruhan jemaah haji apatah lagi daripada Malaysia agar dapat menunaikan haji mabrur, insya-Allah haji yang sempurna. Dan malam ini jangan lupa di TV1 juga merupakan hari yang terakhir untuk episod Salam Baitullah. Dengarnya ada tajuk yang sangat istimewa, jadi pastikan anda terus bersama kami di TV1. Tajuknya Haji Perpisahan. Jadi pada malam ini, dan tetamu yang diundang khas adalah Ustaz Habib, Ustaz Al-Habib, yang pastinya mendapat, orang kata auranya, kalau dia datang kat sini ramai yang akan bersama dengan beliau insya-Allah pada malam ini. Jadi jangan lupa malam ini episod yang terakhir Salam Baitullah. Okey, rindu insya-Allah kita nak berjam semalam lagi untuk Salam Baitullah. Apapun sekarang ini kita nak kongsi kepada anda bangsawan pelayaran Panglima Awang. Dengar tak? Namanya pun dah menjadikan satu jenama ataupun branding yang sangat besar, bangsawan pelayaran Panglima Awang. Lantaran itu dua individu yang akan menceritakan tentang teater bangsawan ini bersama dengan saya adalah Tuan Syahrizal Abdenan. Itu merupakan penolong pengarah bahagian pengembangan seni budaya JKK. Assalamualaikum Tuan. Assalam. Apa khabar, sihat Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tak lama lagi betul 23, 24, 25. Jadi kena lock ataupun kena simpan tarikh itu. Saya siap. Juga bersama ini merupakan antara insan yang akan memastikan bahawa pementasan malam itu berjalan dengan penuh lancar, dan saya rasa saya cukup yakin dah 100% dah bersedia, betul tak? InsyaAllah. Okey, saya perkenalkan Tuan Muhammad Diani Haji Kasian, merupakan pengarah bangsawan pelayaran Panglima Awang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JKN tak pernah berhenti untuk terus memartabatkan dan juga menaikkan lagi, apatah lagi kalau kita khususkan kepada pementasan bangsawan seperti ini. Ini kali yang keberapa Tuan? Ini kali ke-10. Kali ke-10. Respon dalam tempoh 9 kali itu bagaimana? Sambutannya. Maksud Cik Syam, Ya. untuk tahun ni ini kali ke-6, ke-5. Sambutan Alhamdulillah. Sambutan setakat ni memang kita mendapat sambutan yang baiklah daripada penonton, daripada peminat bangsawan di sekitar Lembah Kelang. Dan ada juga penonton yang menjangkau sehingga daripada negeri-negeri luar daripada KL, daripada Johor, daripada Terengganu, yang sanggup datanglah untuk menonton bangsawan. Alhamdulillah. Yang satu-satunya ada di Malaysia ni, yang persembahan dia berkala. Betul-betul. Ia membawa maksud bahawa rakyat Malaysia mahu mendalami dan juga terus mahu mengikuti. Jadi dari segi R&D daripada pihak JKKN, apa sebenarnya antara faktor yang mendorong mereka untuk mengikuti perkembangan teater bangsawan? Kita melihat bahawa sekarang ni hanya program ni je yang ada diadakan pementasan secara berkala bangsawan. Tidak ada, orang kata apa, tak ada tempat lain yang mereka boleh ikut, dan di sini kita orang kata apa, mengekalkan ciri-ciri bangsawan yang mengikut struktur bangsawan, dan kita tidak lari daripada inilah sebab kita sentiasa memantau di pihak JKN dan di BKL. Kita memantau supaya bangsawan yang dibuat ini mengikut spesifikasi sebuah pementasan bangsawan lah, yang sebenar dan juga kualiti kita jaga. Betul-betul. Lantaran itu pemilihan produksi juga harus tepat. Ya, daripada 30 persatuan yang memohon, kita hanya pilih 7 saja untuk pementasan untuk tahun ini. Dan salah seorangnya adalah di sebelah Tuan sekarang. Ya, salah satunya adalah Persatuan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia lah. Alhamdulillah. Pimpinan Cik Diani Haji Kasian. Alhamdulillah. Okey Tuan, bila kita cerita mengenai tadi itu merupakan satu tanggungjawab apabila JKKN merupakan antara badan yang sentiasa menjaga juga memartabatkan seni budaya negara kita. Bagaimana menyahut cabaran daripada pihak JKKN? Ya, ini satu cabaran yang diberikan oleh JKKN kepada Pertubuhan Alumni Teater Rimba UKM untuk melaksanakan sebuah persembahan bangsawan dan mengangkat sebuah naskah pelayaran Panglima Awang yang ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Wan Ashir Wonteh. Adalah satu karya besar pada saya, juga adalah satu karya sejarah yang untuk disampaikan kepada para penonton nanti, dan mengangkat lagi legenda Melayu. Okey, sedikit sinopsis untuk kita berkenalan dengan pelayaran Panglima Awang ini. Okey, sinopsis pementasan pelayaran Panglima Awang ini menceritakan dari hilangnya Keris Tameng Sari dan Pedang Simajakini dari Kesultanan Melaka, dan maka Panglima Awang dan sahabat-sahabatnya mencari Keris Tameng Sari dan Pedang Simajakini. Dan bila pencarian berlaku, maka Panglima Awang
bertempur dengan Magellan. Ya. Dan ini saya ini kita paparkan antara memori latihan. Ya. Betul ya? Untuk satu-satu latihan ini berapa lama dia ambil masa, Tuan? Satu latihan sekarang ini sudah hampir sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Untuk sebulan lebih untuk mengerjakan latihan dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Tetapi bila saya dimaklumkan oleh pihak JKN mengatakan bahawa antara pelakon-pelakon ini bukan calang-calang lah. Tidak ada Datuk Jalaluddin Hassan, Cik Zulkifli Ismail, Johara Ayub. Ini semua nama-nama besar ni. Filza Azmi, Ain Sufia pun ni kawan saya ni, Ain Sufia ni. Jadi semua-semua ni merupakan nama-nama yang sangat besar. Jadi saya rasa ia memudahkan dari segi kelancaran. Ya, kerana ini memberikan satu kelancaran kepada pelakon-pelakon yang mempunyai pengalaman, dibantu dengan juga pelakon utama Yusma Yusof, yang Yusma Yusof daripada Aswara dan Pelajar Industri Melaya yang mengangkat Panglima Awang sebagai watak utama. Dan ini juga membantu cerita ini nanti. Okey. Kita berbalik semula terlebih dahulu kepada Tuan Shahrizal. Tuan Shahrizal, kalau kita melihat sekarang ini, apabila ianya sudah diangkat tinggi, ianya orang-orang sudah memberi sambutan kepada ini, bagaimana JKN lebih tegas dalam memastikan bahawa setiap produksi seperti Tuan ni betul-betul menjaga kualiti, betul-betul capai tahap bangsawan itu sendiri. Sebabnya kita bukan hanya macam tadi dah diceritakan, bukan saja di kawasan terdekat tetapi di luar negeri pendatang. Tapi kalau boleh satu saat nanti kita nak orang luar pula turut serta kan untuk menyaksikan teater bangsawan ini. Sebab ini salah satu cerminan Malaysia saya rasa. Ya. Macam mana? Dari segi JKN kita memang memantau lah. So kita ada sebenarnya sebelum dipentaskan di auditorium di BKL, kita ada sesi pratonton. Kita akan melihat dulu macam mana pementasan tu yang sebenar lah sepenuhnya, dan daripada situ kita akan memberi nasihat lah apa yang kurang, apa yang lebih kita akan disitulah kita akan lihat bersama-sama dengan Tuan Mengarah untuk ditambah baik lagi lah. Dan masa persembahan sebenar di DBKL, kita juga ada skrin untuk kita buat kata apa? Ahli bahasa. Maksudnya kita ada setiap dialog tu, baik dialog tu kita dalam bahasa Inggeris. Baik, jadi cerita betul apa elemen yang amat ditekankan oleh pihak JKKN untuk memastikan bahawa ia berjaya mencapai KPI satu-satu pementasan? Di mana? Bajunya ke, wardrobe ke, bahasanya ke? Apa yang mana? Kalau ikutkan dari segi bangsawan memang semualah dari segi daripada awal, daripada muzik secara langsung, tokai panggung, estraten, pakaiannya, dari segi setnya, dan di sini untuk Panglima Awang ni ada satu set besar iaitu kapal. Namakan pelayaran Panglima Awang. Di situlah kita akan tengok kapal tu akan berada di pentas macam mana. Dia nak gerakkan kapal tu saya tak tahu. Memang kapal tu besar. Jadi kapal tu pihak tuan bertanggungjawab. Ya, saya tahu. Dan ada pembuat dia. Ada pembuat kapal untuk mengangkat di atas pentas nanti, dan untuk orang tahu bahawa inilah kapal yang akan berlayar bersama Panglima Awang. Bahasa yang digunakan, yang dituturkan sepanjang pementasan, bagaimana menjaga dan juga apa rujukan dia, Tuan? Ya, bahasa yang digunakan adalah bangsa Melayu yang mempunyai ciri-ciri bangsawan, ya, bahasa-bahasa Putis, ya, yang digunakan dengan bahasa-bahasa lama, ya. Kerana pelayaran Panglima Awang ini ada beberapa tempat, ya, daripada Melaka pergi ke Portugal ke Spanyol, Spanyol balik. Itu nantilah. Ya, balik ke Melaka balik. Jadi mengesahkan beberapa bahagian, ya, yang menarik nantinya lah dalam kapal tu di atas pentas. Kebanyakan aksi di atas kapal ataupun bagaimana? Sebabnya namanya pelayaran. Ya, aksinya di atas kapal. Juga ada di dalam istana. Dalam Kesultanan tu dalam istana lah. Tapi yang lain tu semua di atas kapal. Sedikit apakah kita nak bagikan keterujaan mereka lebih? Sebab kalau kita perhatikan, ini kita kongsikan lagi momen ataupun detik latihan. Di mana antara slot ataupun segmen yang sangat menarik pada tuan sendiri? Jangan cerita panjang, nanti biarkan mereka datang sedikit. Yang mana satu? Ya, statement yang menarik adalah statement bagaimana mereka nanti mencari pedang Simanjaki ni dan keris pedang Simanjaki ni dan keris Taming Sari. Ada dua tu mereka cari, dan bagaimana mereka nak mendapatkan
apa yang terjadi dalam pertempuran di atas kapal. Ada silat, ada pertempuran silat di atas kapal itu. Silat itu juga diberi latihan lah kan? Silat itu diberi latihan dan mereka bersilat. Silat tak boleh main-main tu. Ya, silat tidak boleh main. Bunganya, kalau salah bunga terseliuh. Ya, bukan tersiur, nanti tertikam kan. Tertikam, betul. Jadi itu yang mereka nak tengok tu kan. Mood kepada emosi kepada teater ini apa berapa peratusan untuk yang marah, menangis, sedih, gelak ada? Yang banyak kan di sini mood ni adalah mood yang agak keras dan agak tegas ya. Maksudnya marah ada ya, kalau mood dia tegas ada ya. Komedi tidak adalah. Kebanyakan mood yang suspend ya. Apa terjadi selepas ini, kerana mencari Grace. Jadi banyak pertempuran berlaku di atas kapal dan sebagainya. Betul. Dan kita boleh tengoklah nanti itu selain Kesultanan, kita boleh tengok Spanyol, kita boleh tengok Portugis ya, dan balik ke alam Melayu. Cantik. Melayu. Saya boleh rumuskan ibaratnya ini merupakan satu pentas yang akan ada satu pelayaran yang besar. Daripada Melaka pergi ke Portugal. Ke mana lagi tadi? Portugal ke Spanyol. Ke Spanyol, balik semula ke Melaka. Dan ada pertempurannya di atas kapal, ada pertarungannya di istana. Dan saya tak nak cerita panjang, ada kena datang pada 23, 24 hingga 25 September ini. Nanti bicara lanjut terus saja pergi pada JKKN. Betul tak? Betul. Okey, tuan. Baik, kita ucapkan terima kasih pada kedua-dua tetamu. Teater Bangsawan Pelayan Parlimen Awang, anda boleh dapatkan tarikhnya 23, 24, 25 September. Boleh terus dapatkan maklumat lanjut daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. InsyaAllah segala maklumat untuk Teater Bangsawan ini akan berada dalam laman sesama tersebut. Terima kasih kepada keduanya sekali. Okey.